Ya, Auda ya, dan selepas ini kita akan mengikuti dalam segmen Enak Rasa secara virtual di mana kita akan menyentuh mengenai dengan resepi talam kusoi pandan. Dan hari ini kita bersama dengan Yang Mulia Cikgu Ajah Faridah binti Haji Muhammad Taufik, iaitu mentor usahawan wanita Asia ya. Ya, insyaAllah kita ni akan sama-sama mengetahui cara penyediaan ya dan juga macam mana caranya untuk kita ni menyiapkan menu kusoi pandan. Intan penggemar kusoi? Ya, alhamdulillah ya. Dan rasanya baru minggu lepas saya ya makan kuih kusoi kusoi ni. pandan ni. Kusoi ni ada pelbagai ya. Betul ya, ada kusoi pandan, gulanau, okey. kusoi pandan, dua tu saya tahu. Yang popular lah ya pada ketika ini ya. Jadi mungkin guru kita ni tunjuk ajar kita, penunjuk ajar akan berkongsi lebih berkenaan dengan resepi ataupun menu kita pada hari ini. Terus saja kita sapa ya Yang Mulia Puan Hajah Faridah binti Haji Muhammad Taufik, mentor usahawan wanita Asia. Assalamualaikum Puan. Ya, assalamualaikum Puan. Iya, insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Faridah ya pagi ini untuk sama-sama kita ni ketahui bagaimanakah cara untuk pembuatan resepi talam kusoi pandan ini ya. Penonton-penonton kita ni yang mungkin berminat untuk membuatkan penyediaan kusoi pandan ini ya, mungkin boleh bersedia dengan kertas ya dan juga pen ya untuk mencatatlah segala barangan-barangan dan juga keperluan-keperluan ya yang perlu didapatkan untuk menyediakan kusoi pandan ini nanti ya. Maklumlah sekarang kita ni ramai ya rakyat dan juga penduduk di negara kita ni Brunei Darussalam pada ketika ini ya mematuhi segala arahan dan juga arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan kita ni untuk terus teranah di rumah ya. Jadi sementara kita ni berada di rumah ini mungkin kita ni ingin ya mempelbagaikan kemahiran diri yang ada ya dan rasa-rasanya untuk membuat menu kusoi ini mempunyai cabarannya yang tersendiri ya. Sebagai contoh macam mana cara untuk pembuatannya, berapa lama, apa yang perlu dibuat terlebih dahulu ya. Penggemar-penggemar mereka ya pembuat-pembuat kuih tradisi sebegini pastinya ingin mendapatkan resepi ataupun bahan-bahan tertentulah. Setiap orang pastinya mempunyai kelainan ataupun keistimewaannya yang tersendiri. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Faridah ya untuk bersama kita pada pagi ini. Kalau biasanya beliau akan datang ke studio 4 Rampai pagi ini ya dan kita akan dapat merasakan ya apakah istimewa hasil tangan daripada Puan Faridah ini tadi. Tetapi itulah ya, kita ni masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Mungkin secara virtual inilah salah satu cara untuk kita ni ya mendapatkan keistimewaan ataupun resepi ya daripada beliau ini nanti. Banyak menu-menu tempatan yang boleh diketengahkan sebenarnya dalam segmen Enak Rasa ini ya. Tetapi itulah ya satu persatu hari ini kita ni akan mengetahui lebihlah cara pembuatan kusoi pandan ini. Kalau kusoi pandan yang paling penting bahan utamanya memang pandan lah ya. Seperti yang Intan nyatakan tadi, katanya gulanau. Mungkin ada penggemar rasa gulanau ini tadi macam gula yang sedikit manis. Jadi mungkin boleh mengubahkan cara pembuatannya ini nanti. Jadi Intan, macam mana, sudah tersambung? Iya, kita akan bersama dengan Cikgu Ajah Faridah ya. Jadi kita sapa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar berduanya? Alhamdulillah. Cara berdua yang cantik manis. Walaupun bertutup muka, tapi matanya tetap menarik. Masya Allah ya. Masya Allah. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat sentiasa.
tetap teranah di rumah mengikuti SOP. Ya, betul. Alhamdulillah. Itulah ya kebanggaan kita ni orang-orang Brunei terus mematuhi segala arahan dan juga saranan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan kita ni ya. Jadi menu yang akan dikongsikan hari ini resepi talam kusoi pandan. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit sejarah kusoi ini macam mana ni? Talam kusoi pandan. Ya, asalnya sebenarnya talam kusoi gulanau. Sebelum itu, biar saya berpantun seperti... silakan cikgu. seperti Silakan. Ya, kami Apa merindui pantunnya? pantun cikgu. Silakan. Ya, buat peminat-peminat segmen Enak Rasa pastinya semua tengah menunggu-nunggu. Okey, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat peminat-peminat segmen Enak Rasa di Rampai Pagi. Rancangan kegemaran segmen Enak Rasa. Rancangan yang ditunggu-tunggu, ditonton sekeluarga. Semoga anda semua sehat sentiasa. Amin. Teranah di rumah. Jaga SOP bersama keluarga. Wah, luar itu biasa dia sekali pantunnya, ya. Pantun yang diselitkan dengan sedikit pesanan kepada penonton-penonton kita ni ya. Terus teranah di rumah. Baik, kusoi pandan tadi katanya. Sebenarnya kusoi gulanau macam mana? Iya, ia punya sejarahnya. Asal mulanya bukannya talam kusoi pandan tu. Sebenarnya talam gulanau. Ia tetapi telah yang modernnya talam kusoi pandan ketani boleh cuma membuat dengan pandan, daun pandan. Dibagalkan. Kalau gulanau ketani menggunakan gulapong. Kalau orang dulu manggil gulapong ketani orang Brunei gulanau. Jadi kalau gulanau caranya sama. Cuma ketani kalau kusoi pandan digunakan dengan air pandan dan gula putih saja. Asal cerita ni ialah adalah sebab dulu-dulu kuih-kuih orang ketani Melayu dulu, orang tua dulu-dulu kan membuat kuih, jadi mereka menggunakan dulu kan mana terdapat gula putih payah kan mendapat kalau di zaman Jepun. Jadi kebanyakan diorang ni gula kena panggil gula kabong atau gula apong. Jadinya dibuatkan dia jadi kuih tepung, air, mula-mula gula apong itu dengan air. Jadi gula zaman dulu kan payah, jadinya dipakai gula putih ni sedikit saja sebab gula mahal kan, baras mahal. Jadi gunakan sedikit dengan gula apong. Bila sudah dicampur semua jadikan air gula, baru dimasukkan tepung dengan kapur sirih. Dulu kan orang tua dulu makan sirih. Jadi menggunakan kapur itu dipakaikan 2 sudu kecil untuk mengentalkan, dan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu itu diorang dibuatkan dulu masa dulu kan daripada ubi kayu dijadikan tepung. Semua tu adalah bahan-bahan yang zaman dulu ada terdapat. Senang saja bahannya. Jadinya dijadikan kuih, dikukus. Kalau dulu mana ada kan oven. Jadi diorang gunakan tambak. Itu pun pakai tambak kayu. Iya, jadi itu adalah sejarah daripada sejarah kusoi ya, yang pada mulanya menggunakan gula nau ataupun gula apong. Jadi cikgu dan diulikan lagi digaul bersama kelapa parut. Ya, jadi ini kami ingin mengetahui cara-cara, mungkin ada cara pembuatan mengikut versi cikgu sendiri yang mengenai dengan resepi talam kusoi pandanan ni. Silakan cikgu. Pandan, ya. Baiklah peminat semua dan penonton di rumah dan di studio. Rasanya semua sudah menyediakan pen dan kertas ataupun dengan tape recorder. Jadinya resepinya ialah untuk talam kusoi pandan, bahan-bahannya 500 gram gula pasir, iaitu bahan A. Bahan A dimasak. Bahan A haruslah dibuat air gula terlebih dahulu. Bahan-bahannya 500 gram gula pasir, 300 ml air santan, 300 ml air pandan yang dikisar daripada 7 helai daun pandan, 1000 ml air biasa. Dan bahan B-nya iaitu bahan-bahan yang kering, iaitu 300 gram tepung gandum, 300 gram tepung ubi kayu, 2 sudu kecil serbuk kapur dan 1 sudu kecil garam. Iaitu bersamaan dengan 4 gram
2 sudu kecil itu bersamaan dengan 4 gram tu garam. Okey. Saya teruskan dengan ia punya hiasannya ialah kelapa parut. Kelapa parut dalam 500 gram dikukus selama 15 minit. Kemudian selepas dikukus 15 minit diletakkan garam dalam 1 ke 1,5 sudu kecil mengikut rasa masing-masing. Biar saya teruskan dengan cara membuat kusoi. Ya, silakan cikgu. Teruskan. Ya, silakan cikgu. Okey, okey. Yang pertamanya adalah bahan-bahan tadi sudah. Pertama, Ketani sediakan takir 10 kali 10 tu. 10 kali 10 yang telah pun dialaskan dengan plastik berukuran 16 kali 16. Kemudian masukkan gula pasir 500 gram, air santan 300 ml, air pandan 300 ml ke dalam kuali yang telah pun disediakan dan dimasak gulanya hingga larut atau asal saja naik wap. Jangan jangan dimasak terlalu mendidih. Dan kemudian letakkan 1000 ml air biasa ke dalam adunan air gula tadi. Di bekas yang lain, masukkan tepung gandum 300 gram, tepung ubi kayu 100 gram, serbuk kapur 2 sudu kecil dan setengah sudu kecil garam. Kemudian Ketani tuang air gula yang sudah suam atau sejuk ke dalam adunan tepung yang telah disediakan. Tapi hendaklah Ketani tuang ke dalam bekas yang lain, ke dalam bekas adunan tepung tadi yang telah pun disediakan. Tetapi air gula hendaklah Ketani pastikan suam ataupun sejuk. Jangan ia panas-panas. Kalau panas-panas nanti masak kerang tepung itu. Ketani kacau, kita kacau adunan yang telah dikacau sebati hendaklah ditapis ke dalam kuali untuk mengasingkan ketulan tepung tadi. Kita masukkan 1 sudu kecil perisa pandan, 1 sudu kecil pewarna hijau untuk menguatkan lagi warna asal kusoi pandan tersebut. Adunan yang telah pun Ketani masukkan dengan perisa dan pewarna hijau hendaklah dimasak di dalam kuali itu hingga naik wap dan nampak jeli-jeli melekat pada whisk. Ya kan nampak tu pada whisk itu, jangan menggunakan sendok. Hendaklah menggaul dengan menggunakan whisk, bukan sendok Sebab kalau menggunakan sendok anda akan nampak. Apabila telah naik wap dan jeli-jeli melekat pada whisk, tutup api dan tuang adunan ke dalam loyang yang telah pun disediakan. Okey. Adunan loyang itu yang telah disediakan tadi yang menggunakan plastik berukuran 16 kali 16. Setelah itu kukusan hendaklah Ketani sudah isi air yang penuh dan hendaklah dididihkan terlebih dahulu hingga menggelegak panas. Barulah adunan kusoi yang di dalam loyang dimasukkan ke dalam kukusan tadi. Dan tutup kukusan hendaklah dibungkus dengan menggunakan tuala ataupun kain yang tebal agar tidak menetes ke atas adunan tadi, adunan kusoi tadi apabila Ketani mengukusnya. Setelah adunan kusoi hendaklah dikukus selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka tutup kukusan tetapi biar apinya dinyalakan. Ini adalah untuk proses mengeringkan dan melicinkan permukaan atas kusoi pandan lebih kurang dalam 10 minit. Dan bagi ada penonton di luar sana untuk mendapatkan kusoi yang cantik, jadi tipsnya ialah buka tutup kukusan dan api dinyalakan agar di atas itu airnya tu akan mengering sendiri dengan daripada wap panas api dinyalakan jadi wap panas air kukusan.
Dan untuk mengetahui kusoi ketan itu cantik ataupun menjadi selepas 1 jam setelah ia masak, hendaklah digoyangkan loyang itu. Jadi itulah, jangan panas-panas dipegang apabila dikeluarkan gunakan kain. Jadi kita goyangkan, loyang akan nampak kusoi tadi yang di dalamnya tu bergegar. Apabila ianya bergegar lembut, maka itulah kusoi yang cantik. Itunya orang tua-tua memang macam tu. Apabila kusoi itu nanti sudah sejuk, jadi kusoi itu tetap lembut. Dan setelah kusoi kita sejukkan terlebih dahulu sekitar dalam 30 minit ke 1 jam. Jadi barulah kita ambil kelapa yang kelapa parut sebanyak 500 gram yang telah pun dikukus selama 15 minit dan digaul bersama garam. Kita ulikan kusoi yang telah pun dipotong-potong kecil, diulikan dengan kelapa parut. Itulah hasil talam kusoi ketan, talam kusoi pandan. Sedap ni, nyaman ni. Ya, dan kelapa parut itu dicampur dengan mungkin campur dengan garam macam mana? Dengan garam. Garam ya. Jadi inilah kan? ya. Okey. Nah, ya. Ya, ini yang kita saksikan di kaca televisyen pada ketika kan, ini ya. Kelapa parut kan dikukus selama 15 minit. Jangan dengan garam dikukus tetapi kukus dulu kelapa parutnya selama 15 minit, kemudian keluarkan, baru digaul bersama garam. Begitu. Baik. Satu tips yang baik juga jangan dikukus beserta dengan jadi, garam-garam. Okey, tipsnya, selalu orang bertanya, kenapa mesti kelapa parutnya dikukus? Ya, kenapa tu, Cikgu? Banyak ni, ada orang sambil lewat saja. Asal je okey, kelapa sudah siap, buat saja. Digaulkan. Hendaklah ketan tu kukus terlebih dahulu selama 10 ke 15 minit agar kusoi ketan itu tahan. Walaupun ketan disimpan pagi sampai ke petang atau pada esokan harinya, kusoi ketan ini tetap segar. Dan kelapa parut itu tidak bangas, yang ketan ini tidak basi ataupun tidak bangas. Dan kalau ketan ini sekiranya kan menggunakan sehingga 3 hari, jadi kelapa ketani tepikan jangan digaul terlebih dahulu. Bila akan makan baru ketani kukus kelapanya, baru digaul. Begitu. Jadi kusoi itu tani simpan di dalam ice box lah. Jadi apa telah diterangkan menggunakan 8 bahan ya, Cikgu, untuk membuat kusoi, iaitu gula, santan, air pandan, air, tepung. Gula, santan, air pandan, tepung air jagung, biasa, tepung ubi kayu, kapur dan garam. Tepung gandum. InsyaAllah selepas ini kita akan cuba untuk paparkan kepada penonton-penonton kita ni apa sahaja bahan-bahan yang diperlukan dan juga cara pembuatan kusai pandan ini tadi. Terima kasih tunjuk ajarnya Yang Mulia Puan Hajah Faridah bersama kita pada pagi ini mengongsikan resepi talam kusai pandan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton-penonton kita ni ya. InsyaAllah. Baik, sampai kita berjumpa lagi. Dan juga mendapat manfaat untuk semasa teranah di rumahannya. Terlebih lagi ketani bermula pada 4 hari bulan Oktober, partial atau lockdown. Jadi bolehlah kiranya ibu-ibu, kakak-kakak ataupun anak-anak dara di sana atau yang laki-laki suami-suami membuat dalam kusoyan ni untuk makan anak-anak di rumah lebih selamat dan lebih bersih. Dan ketani tahu kebersihannya, ketani tahu lebih selamat sebab ketani sendiri yang membuatnya. Betul, kan? Betul sekali ya. Jadi di negara kita ni Brunei Darussalam ya akan diperketatkan lagi kawalan pergerakan ya. Tidak lama lagi. Baik, mudah-mudahan ini adalah menjadi sumber inspirasi buat penonton-penonton kita ni. Sampai berjumpa lagi di menu yang akan datang ni, Cikgu. Ya, sehingga waktu itu tiba, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada penonton, teranah di rumah, jaga SOP, jangan keluar-keluar, masak saja di rumah.